manusia biasa yang bernama Khindir. Allah nak sampaikan mesej kepada kita, hendaklah kita sentiasa tawaduk di dalam menuntut ilmu. Kisah keempat, ini lebih hebat lagi. Dalam keadaan umat Islam ditekan, dihina, dibunuh, tiba-tiba Allah cerita tentang Zulkarnain yang mendapat kuasa, yang memerintah timur dan barat. Kenapa? Sebab Allah nak bagi semangat kepada para sahabat. Kalau kita sabar di dalam dakwah kita, kamu akan memperolehi seperti mana yang diperolehi oleh Zulkarnain. Dan apabila pemerintahan itu diperolehi oleh Zulkarnain, dia tidak sombong, dia melaksanakan syariat Allah. Begitu tuan-tuan. Surah Maryam pun sama juga. Bagaimana sedihnya Maryam tadi. Dah, bagaimana teruknya Maryam tuan-tuan, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dengan membesarkan Nabi Isa alaihissalam, akhirnya Nabi Isa menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa, mengajak manusia kepada beriman, bertakwa kepada Allah. Tarbiyah mesti dimulakan daripada dalam perut lagi, dalam perut ibu bapa lagi. Surah Toha demikian juga. Surah Toha ini banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel. Surah para anbiya, bagaimana para anbiya diseksa. Sebab itulah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan para anbiya. Selain daripada diceritakan kisah penderitaan dakwah para anbiya, Nabi juga berjumpa dengan para anbiya. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, para anbiya memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad. Sabarlah wahai adik mak, kata Nabi Adam. Kata Nabi-Nabi yang lain termasuk Nabi Musa, aku dulu pun macam tu juga. Bahkan Bani Israel ini lagi teruk. Jadi dia adalah surah yang sangat penting. Jadi surah-surah ini juga adalah ibarat perkara yang paling berharga bagiku. Kata apa ni Ibnu Mas'ud, surah-surah ini juga adalah perkara yang berharga bagiku, kata Ibnu Mas'ud. Bahkan golongan salafus salih ada yang menyebut nama surah ini sebagai surah Bani Israel. Bukan sahaja di zaman Nabi disebut surah Bani Israel di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, bahkan golongan salafus salih dahulu. Mereka tak panggil surah ini surah Isra', mereka panggil surah Bani Israel. Kenapa? Kerana di dalam surah ini dibuka tentang kisah Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas diceritakan Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Bani Israel dan kehancuran Bani Israel dan bagaimana perancangan mereka untuk menghancurkan bumi ini. Kehancuran yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap bumi ini dihancurkan oleh Allah, dibalas oleh Allah. Jadi insya-Allah kita akan tadabbur beberapa ayat selepas cerita Isra' dan Mi'raj. Bahkan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Syekh Tahir bin Ansur menyatakan bahawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, zaman tabi'in, surah Al-Isra' lebih dikenali dengan surah Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini dengan menceritakan tentang masa depan dakwah baginda Rasulullah. Kita biasa baca ayat ni cerita Isra' Mi'raj, tapi kita tak faham ini masa depan Islam, masa depan dakwah baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memulakan ceritanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya adalah 2111 km. Dan Allah sifatkan Masjidil Aqsa adalah allazi barakna haulah, bumi yang kami berkati di sekitarnya. Bukan sekadar bumi Palestin, bahkan di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, tujuan perjalanan tersebut adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Dan Allah tutup surah ayat pertama ini dengan menyebut dua sifat bagi Allah. Yang pertama as-sami', yakni maha mendengar. Siapa yang kata cerita ini cerita khurafat, dan siapa yang berkata bahawa kalaulah datang daripada Nabi lebih daripada itu pun aku percaya. Dan juga maha melihat siapa yang kufur, siapa yang beriman.
Jadi selepas daripada Allah menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' dan Mi'raj ini adalah menceritakan tentang masa depan. Masa depan. Sebab linuriyahu min ayatina tu, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Salah satu daripada perkara yang diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad. Hai Nabi Muhammad, dalam keadaan Nabi diseksa, sebab kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ke Baitul Maqdis, bahawa kenapa diperjalankan ke Baitul Maqdis sedangkan Nabi boleh diperjalankan direct daripada Mekah naik ke Sidratul Muntaha ataupun terus ke Baitul Ma'mur untuk disyariatkan apa yang hendak disyariatkan oleh Allah. Tetapi kenapa perlu pergi ke Baitul Maqdis? Jadi Allah nak beritahu bahawa inilah dia bumi yang diberkati. Kenapa diberkati? Dia adalah bumi para anbiya. Yang kedua, inilah HQ kamu. Mana-mana kuasa, yakni kuasa besar, apabila dapat menguasai Baitul Maqdis, bumi Palestin yang dianggap sebagai HQ ni, dia akan dapat menguasai dunia. Dan suatu hari nanti Baitul Maqdis ini akan dipertanggungjawabkan kepada kamu untuk apa? Untuk mendapatkan kembali. Bahkan dalam peristiwa tersebut Nabi menjadi imam kepada para anbiya. Kenapa Nabi menjadi iman kepada para anbiya? Sebab Bani Israel dah expire dah. Pada berlakunya mandat ataupun penyerahan kuasa dan juga risalah Islam yang dahulunya dibawa oleh Bani Israel, sekarang ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Dalam banyak-banyak Nabi tu, kenapa Nabi SAW ditolak menjadi iman? Kenapa tidak Nabi Adam? Kenapa tidak Nabi Ibrahim? Kenapa tidak Nabi Musa dan Nabi Isa? Tetapi ditolaknya Nabi kita Muhammad untuk menjadi imam. Kerana itulah yang disebut oleh ulama sebagai penyerahan mandat. Bahawa risalah Islam ini yang dahulunya telah dibawa oleh Bani Israel, Bani Israel telah mengkhianatinya. Maka sekarang ini mandat ini diserahkan kepada Nabi kita Muhammad. Maka kita umat Nabi Muhammad lah yang bertanggungjawab untuk membawa sinar Islam dan cahaya serta risalah Islam ini ke seluruh dunia. Yang keduanya tuan-tuan, yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala ingin jelaskan tanda-tanda kebesaran kami. Di saat baginda ketika itu bersedih dengan kematian Abu Talib, di saat ketika mana baginda bersedih dengan kematian Khadijah, bahkan baginda pergi ke Taif, baginda dihina, dipukul. Dalam Mekah tidak menerima dakwah baginda, pergi ke Taif pun tidak ada penolong. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghiburkan hati baginda Rasulullah. Jadi Baitul Maqdis, bumi Palestin ini bukan sekadar bumi tempat berhimpunnya para anbiya, tempat diserahnya mandat risalah Islam, tetapi itulah bumi tempat dihiburkan hati baginda Rasulullah sebelum baginda SAW diangkat ke langit. Ini hebatnya bumi ini. Jadi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, bahawa di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kita dengar cerita bagaimana Nabi SAW bila naik ke atas, Nabi melihat, ya Allah, kecil saja Mekah ni. Kecil saja dunia ni nak dibandingkan tuan-tuan dengan alam Allah, alam semesta Allah. Bahkan diperlihatkan syurga dan neraka. Tak ada nilai dunia ni. Jadi jangan kita anggap Israel itu besar, Amerika itu besar. Tengok-tengok hari ini Israel pun kecundang dekat Gaza. 100 lebih hari mereka cuba untuk menakluk Gaza. Hari ini mereka kecundang. Mereka pun bunuh rakyat Palestin sebanyak yang mungkin. Lawan tentera tak mampu. Jadi begitulah Islam. Bila Nabi naik ke atas, Nabi tengok, ya Allah, kecil aja Mekah ni, kecil saja Taif ni. Dunia lagi besar. Lagi naik ke atas, tengok dunia kecil, nak dibandingkan alam semesta. Tengok alam semesta kecil, nak dibandingkan dengan alam syurga, alam neraka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sebab itulah Tuhan kata dalam Al-Quran, bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, di mana syurga Allah ni bukannya seluar tanah yang kita berkelahi hari ini dengan jiran-jiran kita, dengan adik-beradik kita, sehingga tidak bertegur sapa, sehingga berpatang arang, tuan-tuan. Tetapi syurga yang Allah janjikan kepada kita bagi mereka yang mendapat keampunan Allah, arduha as-samawati wal ard, seluas bidang langit dan bidang bumi. Begitulah syurga. Hak tu yang kita tak nak kejarnya. Hak kita duduk kejar hari ni, ya tuan-tuan, hak ni yang harta di dunia ni, sehingga berpatang arang dengan adik-beradik, dengan jiran-jiran, kerana masalah kecil sahaja. Jadi syurga Allah tu lebih besar daripada alam dunia ini.
Nah, di situlah Nabi melihat, ya Allah, bagaimana Mekah ni kecil, bagaimana syurga Allah tu besar, kerajaan Allah tu lagi besar. Yang kedua, Nabi SAW melihat bagaimana sungai Furat, sungai Dajlah, sungai Nil, nah, hujung sungai itu daripada syurga, di mana tempat ini memberi gambaran bahawa bumi ini akan ditakluk oleh Islam. Inilah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, menggambarkan masa depan Islam. Sebab itulah bila Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi bergiat lagi dakwah. Sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah dan dapat menegakkan negara Islam. Di antara peristiwa Isra' dan Mi'raj sehingga Nabi berhijrah tu tempoh dia setahun saja, tuan-tuan. Begitu. Tak. Jadi selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan dalam masa yang sama juga kehancuran Yahudi, yakni Baitul Maqdis ini, ibu negara sebelum ini dipegang oleh Yahudi, hari ini pun dipegang oleh Yahudi. Masa Nabi lahir, Baitul Maqdis ketika itu dipegang oleh siapa? Kerajaan Rom. Masa Nabi Isra' dan Mi'raj ketika itu dipegang oleh kerajaan Rom. Kerajaan Rom kuasa besar dunia. Mana-mana kuasa yang dapat menakluk Baitul Maqdis, bumi Palestin, dialah kuasa besar dunia. Sebelum kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Sebelum kerajaan Parsi, kerajaan Asaiyah yang daripada Mesopotamia. Kemudian sebelum daripada itu kerajaan Nazabandaza ataupun Bukhtanasar daripada negara Babylon. Dan sebelum daripada itu Bani Israel. Bani Israel ini pernah menjadi kuasa besar dunia di zaman pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sekarang ini, hari ini kuasa besar dunianya adalah Israel. Dulu kuasa besar dunia, tuan-tuan, adalah British setelah menakluknya pada 1917. Kemudian diserahkan kepada Israel pada 1948, penubuhan negara Israel. Israel kuasa besar dunia. Di belakangnya adalah negara barat. Jadi Allah nak ceritakan bahawa Baitul Maqdis ini akan dikembalikan ke tangan Islam. Islam akan kembali menjadi kuasa besar dunia. Ayat yang kedua barulah Allah menceritakan tentang bagaimana Bani Israel ini tidak boleh dipercayai. Mereka telah mengkhianati kitab dan juga ajaran kitab Taurat. Wa ataina Musa al-kitab. Maka kami telah berikan kepada Nabi Musa al-kitab, yakni Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Di mana kitab Taurat ini kami jadikannya sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai panduan hidup. Tapi mereka tidak jadikannya sebagai panduan hidup. Ini juga menjadi pengajaran kepada kita. Allah dah turunkan kepada kita Al-Quran. Baca pun tak. Apatah lagi kita nak jadikannya sebagai panduan hidup kita. Kita akan jadi seperti mana Bani Israel lah, tuan-tuan. Tak. Apatah lagi hari ini orang tidak beriman lagi kepada Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu cerita khurafat lah. Allah tattakhizu min duni wakila. Maka Allah memberi peringatan, janganlah kamu mengambil penolong selain daripada aku. Itu ajaran Taurat. Wa zurriyyatan man amalna ma'anu. Ingatlah kamu ni Bani Israel, bagaimana hari ini kamu dah menjadi hebat. Tiba-tiba kamu melakukan kerosakan, kamu melakukan pembunuhan kepada umat Islam, genosid dia panggil dah. Sampai 25,000 rakyat Palestin dalam perang 100 hari ini dibunuh oleh Israel. Dulu kamu ni adalah manusia yang telah dibawa bersama dengan kapal Nabi Nuh. Kalaulah Allah tidak selamatkan kamu bersama dengan kapal Nabi Nuh alaihissalam, kamu ni tidak akan jadi hebat seperti mana sekarang. Innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Kamu tidak bersyukur. Itu dia. Kemudian ayat keempat inilah Allah menceritakan tentang kerosakan mereka. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat. La tubsidunna fil ardi marratain. Kamu akan melakukan dua kerosakan sebanyak 2 kali. Dan setiap kali mereka melakukan kerosakan, Allah hancurkan mereka. Jadi tuan-tuan, 2 kali itu bila? 2 kali itu bila? Nanti kita akan bahas, tuan-tuan, mengikut pandangan ulama. Wala ta'alunna uluwan kabira. Dan tiap kali mereka melakukan kerosakan, mereka menyombongkan diri, bertakabur. Tengoklah hari ini bagaimana takaburnya, sehingga ICJ pun, Mahkamah ICJ antarabangsa, keadilan antarabangsa pun mereka nak cabar. Jadi tak ada lah kuasa dunia hari ini yang boleh mencabar ICJ ni, melainkan Israel. Mereka kata tidak akan menghentikan serangan. Buatlah keputusan apa benda. Keputusan PBB ke, sebelum ni pun tak pernah mereka taat kepada resolusi
persidangan PBB tuan-tuan, apatah lagi ICJ. Tapi paling kurang tuan-tuan, ada usaha yang telah dilakukan oleh dunia hari ini. Walaupun negara Islam, negara Arab, patutnya negara Islam lah, negara Arab lah yang bawa kes genosid, penghapusan etnik ni, penghapusan bangsa manusia ni ke mahkamah ICJ dunia. Tapi tengok apa yang dibuat oleh negara Islam. Apa yang dibuat oleh negara Arab ini, sehingga Afrika Selatan bukan sebuah negara Islam tuan-tuan bawa kes ni ke mahkamah. Apa cerita ni? Patutnya negara kita bergabung dengan negara-negara Arab, negara Islam yang lain. Itulah tuan-tuan. Jadi perkataan marratain itu bila? Perkataan marratain itu bila? Adakah di zaman sebelum Nabi lahir ataupun selepas Nabi lahir? Itu kita nak bahas ni tuan-tuan. Dan Tuhan kata, fa iza jaa wa'du ulahuma, tiap kali bila mereka ni melakukan kerosakan di atas muka bumi, daripada 2 kali tadi, tiap kali mereka melakukan kerosakan, ba'asna alaikum, kami utuskan kepada mereka. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan tu untuk menghancurkan mereka tu? Tuhan kata ibadan lana, hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba kami tu? Adakah hamba-hamba kami ni orang-orang beriman, ataupun hamba-hamba kami ni adalah bangsa-bangsa yang telah menghancurkan Yahudi? Seperti bangsa Babylon, Mesopotamia tu, kerajaan Asaiyah, kerajaan Bukhtanasar, di mana mereka ini memiliki uli ba'sin syadid, memiliki kekuatan yang amat luar biasa. Fajasu khilalad diyar, dan mereka akan menjajah setiap penjuru setiap penjuru kampung halaman negeri mereka. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini satu ketetapan yang pasti akan berlaku. Jadi dengan kerosakan yang telah dilakukan oleh Bani Israel ini, Allah berjanji di dalam ayat yang kelima ini, Allah ba'asa. Ba'asa ni maksudnya menghantar untuk menghancurkan Bani Israel ini. Jadi kehancuran ini adalah natijah daripada kesombongan, keangkuhan, pembunuhan, genosid yang mereka lakukan di atas muka bumi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita kembali kepada ayat yang keempat yang menjadi perbahasan di kalangan ahli-ahli mufassirin, di mana Allah menyatakan bahawa mereka ini telah melakukan 2 kerosakan di atas muka bumi ini. Dan ayat inilah yang sering dibaca oleh Abu Ubaidah, juru cakap Brigade Al-Qassam. Dia kata apa? Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tubsidunna fil ard. Kami telah tetapkan di dalam kitab Taurat, maknanya kami telah bersumpah, kata Allah, di dalam kitab Taurat bahawa kamu ni melakukan 2 kerosakan dan kamu akan dihancurkan. Jadi kalau mengikut statement yang dikeluarkan oleh Abu Ubaidah, dia mengingatkan kepada Yahudi hari ini bahawa kamu akan dihancurkan. Sebab termaktub dalam kitab Taurat ni bahawa kamu akan hancur. Bahkan juga disebut dalam kitab Taurat, Yahudi ni tidak boleh bertahan tuan-tuan kerajaan mereka lebih daripada 80 tahun. Setelah mereka dapat membina negara yang pertama beribu tahun yang dulu, mereka lakukan kerosakan. Allah hantar hancurkan mereka kali yang kedua hari ini. Sebab marratain, kali yang kedua hari ini ni adalah zaman sekarang. Kalau mengikut sebahagian ulama dan juga Abu Ubaidah, pejuang-pejuang Palestin, sekarang ini berlaku. Dan disebut dalam kitab Taurat bahawa Yahudi ni bila mereka dapat membina negara, mereka tidak akan dapat bertahan 80 tahun. Sekarang ni dah 76 tahun. Mana dalam tempoh hanya 5 tahun lagi Israel ni akan hancur. Inilah amaran yang telah diberikan oleh Abu Ubaidah. Jadi kebanyakan ulama-ulama tafsir al-mutaqaddimin yang terdahulu lah, mereka menyatakan yang dimaksudkan marratain 2 kali itu. Kali pertama mereka melakukan kerosakan, mereka telah menghalalkan perkara-perkara yang haram dan juga membunuh para anbiya, termasuklah mereka membunuh Nabi Isa. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahawa kali pertama kerosakan mereka membunuh Nabi Zakaria. Ibnu Ishaq menyatakan kali pertama mereka membunuh Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Ada satu lagi namanya Nabi Isa, bukan Nabi Isa lain. Nabi Isa tu Nabi dan Rasul, tapi Nabi Isa ni adalah Nabi sahaja. Di mana Nabi Isa ni lari daripada Bani Israel masuk dalam gelonggong kayu. Dipotongnya kayu tersebut, terbelah 2 lah tuan-tuan, Nabi Isa ni, dan juga membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun sama juga, masuk dalam kayu, dibelahnya. Dalam tafsir At-Tabari riwayat daripada Ibnu Abbas, mereka membunuh Nabi Yahya.
Imam Asy-Syaukani menyatakan mereka membunuh Nabi Isya'iyah, mereka membunuh Nabi Jeremiah serta mengubah ajaran kitab Taurat. Manakala kerosakan yang kedua, mereka membunuh Nabi Yahya dan merancang membunuh Nabi Isa. Inilah pandangan ulama-ulama terdahulu. Nah, wa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana. Maka Tuhan kata apabila mereka melakukan kerosakan, kami utuskan hamba-hamba kami yang menghancurkan mereka. Siapakah hamba-hamba kami yang menghancurkan Yahudi? Jadi ulama-ulama terdahulu, ahli tafsir zaman dahulu, yakni yang dikenali dengan ahli tafsir mutaqaddimin yang terdahulu, termasuk Imam Tabari, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya. Ini imam-imam yang besar dalam kitab tafsir. Imam Al-Alusi, Imam Asy-Syaukani, di mana mereka dihapuskan oleh Allah, oleh kerajaan Assyria, ataupun disebut juga Sennacherib, yang datang daripada lembah Mesopotamia tu, daripada sungai Furat dan sungai Dajlah. Peristiwa ini berlaku pada 705 sebelum Masihi. Sehingga 581 sebelum Masihi, di mana Jerusalem telah dihancurkan oleh pemimpin, oleh kerajaan, dipimpin ketika itu oleh Hezekiah. Hezekiah ni Bani Israel lah, selepas zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi kerajaan Assyriah ni ataupun Sennacherib ni telah menghancurkan kerajaan mereka, telah menakluk kerajaan mereka dan menjajah kerajaan Hezekiah, kerajaan Bani Israel. Ini tuan-tuan, kita tengok dia punya fakta sejarahnya memang ada batu tersurat. Itulah contoh batu tersurat mengikut kajian ulama, dan ini dinyatakan di dalam kitab tafsir ni. Hebatnya kajian tafsir zaman dulu, tuan-tuan. Pendapat yang kedua di kalangan ahli tafsir menyatakan bahawa mereka dimusnahkan oleh kerajaan Neshazabandazar, tak sebut upaya, ataupun dalam bahasa Arab dia sebut Bukhtanasar, juga pemerintahan Mesopotamia. Jadi selepas mereka membunuh nabi mereka, yakni Bani Israel membunuh nabi mereka, Nabi Isya'iyah, Nabi Jeremiah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, maka Bukhtanasar tadi pun datanglah menjajah bumi Palestin ataupun kerajaan Jerusalem dan membunuh semua zuriat Bani Israel. Sebahagian daripada zuriat Bani Israel ini dibawa, tuan-tuan, ke Babylon untuk membina taman tergantung di dunia tu, benda yang ajaib di dunia tu, taman tergantung, dan dijadikan hamba. Sebab itulah hari ini kita tengok orang Yahudi ada dekat negara Iran, dekat negara Iraq, dekat Iran sahaja hari ini lebih daripada 10,000 orang Yahudi. Jadi keturunan hak ni lah, hak dijadikan hamba ni lah, tuan-tuan. Yang akhirnya hari ini Nabi kata Yahudi daripada Asfahan tu akan menjadi tentera-tentera Dajjal. Yattabi'una Dajjal sab'una alfan alaihim tayalisah. Akan keluar daripada bandar Asfahan 70,000 Yahudi yang akan menjadi tentera-tentera Dajjal, dan mereka ini memakai jubah yang berbelang-belang. Pendapat yang ketiga di kalangan ahli tafsir dan ahli sejarah, kerajaan mereka dimusnahkan oleh pemerintahan Rom. Seorang pahlawan Rom bernama Titus telah memerintah 79 Masihi hingga 81 Masihi. Ada juga pendapat yang menyatakan mereka dimusnahkan oleh Jalut. Jalut ni adalah asalnya adalah anak didik kepada Nabi Daud alaihissalam, tapi pendapat ini sangat lemah. Jadi kesimpulannya, kerosakan dua kali yang dilakukan oleh Yahudi ini ditarjihkan oleh Imam At-Tabari, ataupun dibuat kesimpulan oleh Imam At-Tabari, di mana Imam At-Tabari telah menyimpulkan dia berlaku di zaman sebelum daripada Nabi. Kerosakan pertama, mereka membunuh Nabi Zakaria. Nabi-nabi kecil tak ceritalah, ramai mereka bunuh. Kerosakan kedua, mereka membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya ni, tuan-tuan, kepala dia tuan-tuan, kepala dia ni, badan dia ni, tuan-tuan, badan dia ni masih ada lagi di bawah menara putih di Masjid Damsyik tu. Jadi orang Kristian menyebut bahawa di menara Masjid Damsyik tu, tuan-tuan, John of Baptist dia panggil. John tu Nabi Yahya lah. Jadi menara ini telah dibeli oleh kerajaan Islam
Dia kalau kita tengok Masjid Damsyik tu asalnya adalah gereja. Satu menara putih, satu menara hitam. Menara putih itu tuan-tuan adalah disebut dalam hadis bahawa Nabi Isa nanti apabila turun untuk membunuh Dajjal, dia akan turun dekat situ. Tuan-tuan, menara yang warna putih tu dekat Damsyik. Di bawah menara yang putih itulah ada John of Baptist ataupun Nabi Yahya. Badannya ditanam kat situ, dipotong kepala dia oleh Bani Israel. Jahat tak jahat? Kepala dia dibawa ke Aleppo dekat Syria, badan dia tanam kat situ. Jadi pada zaman kerajaan Umayyah, Marwan bin apa telah membeli dia punya gereja tersebut, kemudian diperluaskan masjid sehingga dia membina satu lagi menara yang berwarna hitam. Jadi sebahagian daripada masjid tersebut adalah gereja. Yang gerejanya menara warna putih asalnya. Jadi kedua-dua kezaliman mereka, kejahatan mereka ditamakkan oleh kerajaan Babylon. Tak kisahlah ditamakkan oleh Bukhtanasar ke Asy'ariyah dan seumpamanya. Jadi kedua kerosakan Yahudi dimusnahkan oleh kerajaan Babylon, dan pendapat yang paling kuat menyatakan itulah dia kerajaan Bukhtanasar yang telah menghancurkan kerajaan Palestin, termasuklah menghancurkan Haikal Nabi Sulaiman dan juga Baitul Maqdis. Okey, kita tengok analisa pandangan ulama yang mutaakhirin, ulama temporary. Mereka menyatakan bahawa kisah-kisah yang telah dibawa oleh para mufassirin terdahulu tidak mengaitkan kisah daripada ayat pertama. Di mana ayat pertama tu Allah mengisahkan Isra' dan Mi'raj tentang masa depan Islam dan juga menceritakan tentang kehancuran Yahudi di akhir zaman. Yang kedua, mengapa selepas kisah Isra' dan Mi'raj Nabi telah dibawa kisah-kisah yang lampau yang bukan berlaku di zaman Nabi. Yang ketiga, tidak ada munasabah ayat. Lepas Isra' dan Mi'raj, kenapa dibawa cerita tentang kisah-kisah yang terdahulu? Kesemua para mufassirin yang terdahulu yang membuat pentafsiran kerosakan ini berlaku sebelum daripada zaman Nabi, mereka ini tidak melihat bagaimana Yahudi hari ini menjadi kuat. Mereka tidak hidup di zaman Yahudi membina dan menakluk Palestin 1948. Maka mereka tidak sempat melihat kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi Zionis pada zaman sekarang. Maka tiba masanya kita membincangkan pendapat mufassirin, muassirin, temporary yang moden, berkaitan dengan ayat yang kita baca surah Al-Isra' ni. Okay, kita tengok pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua ni, mereka mentafsirkan marratain ni, dua kali itu adalah berlaku di zaman Nabi dan sekali lagi berlaku zaman sekarang. Zaman Nabi dahulu mereka melakukan kerosakan masa Nabi lahir dahulu dekat Mekah, dekat Madinah. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Salah Al-Khalidi di dalam kitabnya Haqaiqul Quran Haulal Qadaya Palestina. Dia berlaku pada zaman Nabi. Sama ada Nabi berada dekat Mekah ke dekat Madinah. Di mana masa Nabi lahir dahulu, Yahudi ini tuan-tuan menguasai dunia. Ketika itu Nabi, waktu itu Yahudi sudah menguasai Madinah. Bukan dunia lah, Madinah, kan? Walaupun mereka ni aqaliyat, minoriti, tapi mereka dapat pecah perintahkan penduduk Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj berperang tuan-tuan 360 tahun. Disebabkan Yahudi ni melaga-lagakan mereka. Yahudi lah kartel jual senjata kepada Aus dan Khazraj sehingga mereka berperang. Dan bila berperang, lemahlah orang Arab, mereka dapat menjajah, menguasai, bahkan mereka juga menguasai ekonomi, kartel ekonomi. Mereka bila Nabi berhijrah ke sana, lagilah mereka kuat menentang Nabi. Sebagai contohnya, ketua kepada perancang, segala perancang, namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni disebut dalam hadis Nabi. Dia boleh pergi tuan-tuan berjumpa dengan Abu Sufyan bersama dengan 40 pahlawan pembesar-pembesar Yahudi. Dia berbincang di bawah kelambu Kaabah, menunjukkan buat perjanjian yang begitu hebatlah kalau di bawah kelambu Kaabah untuk memerangi Nabi. Jadi sebelum mereka ni balik ke Madinah, turun wahyu. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, "Man li Ka'ab bin Ashraf?" Siapa yang boleh bunuh Ka'ab bin Ashraf? Siapa yang boleh bawa kepala ni? Ka'ab bin Ashraf ni baginya syurga. Maka berkatalah Muhammad bin Musallamah, "Aku ya Rasulullah. Aku adalah pembunuh andalah." Kalau kita sekarang ni sniper lah. Maka Ka'ab bin Ashraf ni dapat dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah tuan-tuan.
Dan ketika mana Nabi mengarahkan, mengumpulkan tentera untuk mengepung Yahudi Bani Nadir, ketua kepada di mana lahir daripada situlah ketua Yahudi dari Ka'ab bin Ashraf tadi, maka para sahabat berkata, kita tidak dapat kalahkan mereka ya Rasulullah. Tentera mereka kuat, senjata mereka banyak, dan mereka ini telah membuat pakatan dengan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah akan membantu mereka. Mereka juga telah membuat pakatan dengan Abdullah bin Ubay. Sebab itulah apa yang berlaku hari ini sama tuan-tuan. Yahudi walaupun bilangan mereka sedikit, tetapi mereka ni buat pakatan dengan Amerika, dengan British, itu musyrikin itu. Mereka juga buat pakatan dengan negara-negara Arab, dengan Abdullah bin Ubay. Benda yang sama berlaku. Nah, wallazi akhrajal lazina kafaru min ahlil kitab. Kita baca surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj bermaksud surah yang menceritakan kekalahan Yahudi, pengusiran Yahudi, yakni Yahudi Bani Nadir. Kata Ibn Abbas, surah ini adalah juga dikenali dengan surah Bani Israel. Kan saya dah cerita dah dalam kuliah lepas, bulan lepas. Nah, dialah Allah yang telah mengeluarkan, yang telah mengalahkan Yahudi daripada negara mereka. Nah, jadi bukannya tentera Muhammad, walaupun mereka ni tentera sangat kuat, senjata mereka canggih, kubu mereka kuat, mereka bersepakat dengan Abdullah bin Ubay, dengan golongan musyrik. Nah, tapi Allah yang kalahkan mereka. Li awwalil hajj, julung-julung kali mereka ini menentang Islam. Ma zanamtum an yakhruju, ketika itu tidak ada di kalangan umat Islam yang menyangka mereka dapat dikalahkan. Wa zannu annahum mani'atuhum khusunuhum minallah, dan mereka pula menyangka kubu mereka, pertahanan mereka, senjata mereka, pakatan mereka dapat menahan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuan-tuan. Jadi inilah kejahatan Yahudi ni. Nah, sebab itulah Nabi SAW ketika mana sampai kat Madinah, Nabi tanya, di mana kau pasar? Sebab Nabi tengok tuan-tuan, kalaulah dapat bina negara tapi ekonomi duduk di tangan Yahudi tak stabil, maka pasal yang pertama dibina oleh Nabi ni tuan-tuan, Yahudi pergi bakar tuan-tuan. Mereka tak nak umat Islam ni tuan-tuan menguasai ekonomi. Ini sejarah yang perlu kita faham. Dahlah bangsa Arab, Aus dan Khazraj berperang 360 tahun kerana Yahudi. Mereka lah yang melaga-lagakan Aus dan Khazraj. Sama seperti mana kita hari ini. Kenapa orang Melayu kita tak bersatu-satu? Siapa yang melaga-lagakan? Dalam masa yang sama mereka tak nak ekonomi ni dipegang oleh orang Islam. Maka Nabi memutuskan semua kartel-kartel ekonomi mereka. Kartel penjualan senjata Nabi putuskan, kartel penjualan air Nabi putuskan. Nabi memerintahkan Abdurrahman bin Auf, Osman, menantu dia sendiri. Menantu Nabi ni kaya tuan-tuan. Osman bin Auf tu membeli semua telaga-telaga Yahudi, sehingga bankrupt Yahudi. Last sekali ekonomi Yahudi bankrupt. Sebab itulah kita kena belajar bagaimana Rasulullah guna strategi boycott ni untuk jatuhkan ekonomi Yahudi ni tuan-tuan. Kita hari ini nak pulau dia punya McDonald pun tak mampu, Grab pun tak mampu. Ni cuba tuan-tuan tengok dalam gambar, kalau tuan-tuan rajin search dalam internet, bagaimana McDonald ni telah memberi makanan percuma kepada tentera Israel. Tak. Yang kita duk beli McDonald bermakna kita telah membeli untuk memberi mereka duit untuk membeli senjata untuk membunuh saudara kita dekat Gaza. Di sini dibaikot oleh orang-orang Arab. Ini tak berlaku mungkin di tempat kita, di negara Arab dibaikot, sehingga dia rugi 2 bilion. Sebab dia buat statement dia akan bagi sedekah kepada Israel 9 juta. Last sekali dia rugi 2 bilion. Grab bila dibaikot oleh umat Islam seluruh dunia, akhirnya dia buat statement dia akan bagi sumbangan 1 juta kepada Gaza. Tengok, tuan-tuan kata tidak berkesan ke? Tuan-tuan aja yang tak nak baikotnya, orang lain pakat baikot belaka. Jadi kemuncak kerosakan Yahudi, cubaan Yahudi Bani Qanuqa, Nadir membunuh Nabi. Dijemput Nabi dalam majlis, dia nak bunuh Nabi. Turun wahyu, Nabi balik tergesa-gesa. Kemudian pakatan dengan Abu Sufyan di bawah kelambu Kaabah memerangi Nabi. Pakatan dengan Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Bahkan Yahudi Bani Qanuqa, Bani Nadir akhirnya dihapuskan oleh Nabi melalui perang Al-Hashrum, kemudian Khaybar, sehingga Yahudi ni tak ada dah tuan-tuan dekat Mekah, dekat Madinah ketika itu. Inilah, itu kali pertama. Marratain ini, kali yang kedua sekarang berlaku.
Kali pertama di zaman Nabi. Ini ulama tafsir zaman sekarang. Ulama tafsir zaman dulu dia kata berlaku dengan kehancuran tadilah. Kehancuran mereka membunuh para anbiya tu betul juga. Tapi surah Isra itu mencerita tentang masa depan, kehancuran Yahudi dan masa depan, bahawa kita ni akan dapat kalahkan mereka. Dan Tuhan kata fa iza ja, cuba tengok ayat ke-5 pula. Ayat ke-7 saja kita tafsir hari ni. Fa iza jaa wa'du ulahuma, dan apabila sampai masa janji pembalasan kedurhakaan mereka kali pertama daripada dua kerosakan dan dua kehancuran mereka, ba'asna alaikum, kami utuskan kepada mereka. Siapa yang dikatakan kami utuskan kepada mereka tu? Alaikum ibadan lana, hamba-hamba kami. Siapa dia? Hamba-hamba kami. Jadi ulama-ulama zaman sekarang dia kata nak sebut hamba-hamba kami itu kerajaan Mesopotamia, kerajaan Babylon, kerajaan Asyria, Nasabanza, kerajaan Rom Titus. Mereka ni tidak beriman. Mereka ni tidak layak disebut hamba-hamba kami. Walaupun semuanya hamba Tuhan belaka, tapi penggunaan perkataan ibadah lana ni adalah lebih tepat kepada hamba-hamba yang beriman. Itu pandangan ulama zaman sekarang. Di mana mereka ini uli ba'sin syadid, mempunyai kekuatan yang cukup hebatlah. Fajasu khilal dia, mereka akan menjelajah ke setiap syuruk negeri Yahudi ini yang dikuasai oleh Yahudi. Wa kana wa'dan maf'ula, dan inilah janji Allah yang akan berlaku. Kemudian ayat yang ke-6 ni. Ini yang berlaku hari ini tuan-tuan. Jadi kenapa Yahudi hari ini boleh jadi kuat? Sebab Tuhan janji dah bahawa Tuhan bagi peluang kepada mereka ni menguasai Palestin, menguasai dunia, menguasai bank, menguasai negara-negara. Mereka jadi kuasa besar dunia selepas penubuhan negara haram Israel 1948. Jadi zaman Nabi dahulu mereka dihapuskan. Mereka dihapuskan tuan-tuan. Bahkan di zaman Hitler, mereka dihancurkan, dibunuh Yahudi, berjuta-juta Yahudi dibunuh. Tapi Tuhan bagi peluang kepada mereka untuk mereka bertaubat. Dengan mereka membina kembali kekuatan mereka, empire, ekonomi dan pemerintahan. Summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami kembalikan kepada kamu kekuasaan-kekuatan untuk mengalahkan mereka, yakni umat Islam lah. Wa amdadnakum bi amwalim wa banin. Kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta dan anak pinak. Waja'alnakum aksara nafira, dan kami jadikan kaum yang lebih ramai pasukan. Ramailah pasukan. Hari ini SBI pun digunakan oleh Israel. Hari ini tuan-tuan, gunakan Amerika, gunakan British, gunakan negara Arab. Ramailah pasukan. Memang betul lah Tuhan kata aksara nafira. Tapi Tuhan kata, in ahsantum li anfusikum, kalaulah kamu gunakan kehebatan, kekuasaan, kekayaan, harta yang banyak, pengikut yang ramai, tak ada, kalau kamu gunakan untuk kebaikan itu untuk kamu, li anfusikum, kembali kepada kamu. Kalau kamu beriman, lebih-lebih lagi kembali pada kamu, tak ada masalah. Tuhan sangat pemurah, sangat menerima taubat hamba-hambanya. Wa in asatum fala, tapi ingat, kalau kamu masih lagi tidak sedar, masih lagi membunuh umat Islam, melakukan kerosakan di atas muka bumi dengan fahaman yang sesat. Sebab Yahudi inilah yang menyebarkan fahaman etisnya, fahaman pluralisme, etitisme. Falaha, kejahatan tersebut akan kembali kepada kamu akhirnya. Aku akan balas. Tuhan kata, wa iza jaa wa'du ulahuma, dan apabila datangnya janji yang terakhir. Jadi Tuhan menggunakan perkataan wa'dul akhirati, janji yang terakhir. Sedangkan dua kali mereka melakukan kerosakan, dua kali Allah hancurkan. Kenapa Allah tidak sebut wa'dul saniyah, janji yang kedua, tapi Tuhan sebut wa'dul akhirah? Jadi ahli tafsir menyatakan wa'dul akhirah makna lepas daripada ni mereka tak akan bangkit lagi dah. Mereka ni akan hancur dah. Mereka akan musnah dah Yahudi ni tuan-tuan. Yakinlah dengan ayat ini tuan-tuan. Jadi apabila datangnya janji yang terakhir daripada dua kerosakan tersebut, liyasu'u wujuhakum, ketika itu muka-muka mereka menjadi muram lah. Sebab apa muka mereka menjadi muram? Sebab mereka kalah dalam peperangan. Kata ahli tafsir, Syekh Sya'rawi ko, Syekh apa benda ko, dia tafsirkan demikian. Jadi kita kena tengoklah pendapat-pendapat yang hebat ni tuan-tuan, yang lebih sesuai dengan konteks ayat Al-Quran yang sedang berlaku hari ini, selain daripada kita berpegang dengan pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu.
waliyadkhulul masjidah. Hak ni paling menarik. Tuhan menjanjikan bahawa kita akan dapat takluk kembali masjidah. Masjid tersebut adalah Masjidil Aqsa. Masjid waliyadkhulul masjidah ni, kamu dapat masuk masjid tu. Kan mula-mula ayat pertama tadi Tuhan cerita Isra' ke Masjidil Aqsa. Ketika mana Nabi diisrakan ke Masjidil Aqsa, ketika itu Masjidil Aqsa ditawar oleh siapa? Bukan oleh Islam. Kamu akan dapat takluk Masjidil Aqsa ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah selepas Nabi menegakkan negara Islam, Nabi berapa kali tuan-tuan, 4, 5, 6 kali Nabi hantar tentera untuk menakluk Masjidil Aqsa. Nabi hantar tentera 629 Masihi. Mula-mula Nabi hantar perang Mu'tah tu. Perang Mu'tah tu Nabi kata, wa in qutila Zaidun fa Ja'far. Kalaulah terbunuhnya Zaid, maka diganti oleh Ja'far. Ja'far tu sepupu dia, sepupu Nabi. Zaid tu anak angkat Nabi kan. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Kalaulah Ja'far syahid, diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Tengok-tengok ketiga-tiganya syahid. Barulah Khalid bin Al-Walid dilantik sebagai pemimpin. Gagal. Tapi Nabi membuka tirainya. Nabi hantar lagi tentera sebelum Nabi wafat. Peperangan Tabuk. Tak jadi perang. Yahudi lari ditampukan. Tabuk tu tuan-tuan dekat dengan Palestin tu. Ujung semenanjung tanah Arab. Nabi hantar lagi tentera 630 tahun. Nabi hantar anak kepada Zaid, Usamah bin Zaid, dan dapat takluk kawasan yang begitu luas dekat Jordan tu. Tapi Baitul Maqdis belum lagi dapat ditakluk. Itu usaha Nabi. Kemudian Abu Bakar sambung balik, usaha masih lagi gagal. Di zaman Sayyidina Umar dapat takluk. Jadi Tuhan kata kamu akan dapat masuk ke Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwala marrah, seperti mana kali pertama kamu masuk dahulu. Kata Syekh Asy'arawi, kali yang pertama itu adalah zaman Sayyidina Umar. Begitu. Waliyutabbiru ma alau tadbira, dan ketika itu kamu akan dapat menguasai mereka dan menghancurkan mereka dengan sepuas-puasnya, dengan sehancur-hancurnya. Sebab itulah tuan-tuan kena faham apa yang dikeluarkan, statement yang telah dikeluarkan oleh Gallant, Menteri Pertahanan Israel ini. Dia kata peperangan hari ini akan menentukan masa depan kita berpuluh tahun yang akan datang. Sama ada Israel akan wujud ataupun Israel akan lenyap di atas muka bumi. Itu maksud dia. Jadi kematian tentera ini tidak dapat dielak demi untuk mempertahankan Israel. Sebab ini peperangan yang akan menentukan Israel ini masih lagi wujud ataupun tidak masa hadapan. Jadi dia kata kematian tentera tidak dapat dielakkan demi mencapai matlamat peperangan. Maknanya Israel pun tahu tuan-tuan, dia akan hancur. Tak nak dia terpaksa berperang. Tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut liyasu'u wujuhakum ini adalah dengan maksud mereka kalah dalam peperangan, dan akhirnya mereka, umat Islam akan dapat masuk ke dalam Masjidil Aqsa seperti mana kita dapat masuk kali pertama dahulu, yakni di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apatah lagi kita lihat pengasas kepada Hamas. 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Syekh Ahmad Yasin ni pada bulan Mac 22 bulan Mac 2004. 2004, sekarang ni dah 2024 kan, 10 tahun yang lalu kan. Beliau dibunuh di dalam serangan roket yang dilancarkan oleh rejim Zionis. Beliau tuan-tuan membuat firasat bahawa Yahudi akan lenyap. Bermulanya kejatuhan Yahudi bermula pada tahun ini 2024 dan akan lenyap 2027. Maknanya 2027 tinggal berapa tahun saja ni. Dan inilah yang sumpahan kitab Taurat yang Brigid Al-Qassam, Abu Ubadah selalu sebut bahawa dalam kitab Taurat bersumpah bahawa mereka akan hancur tu. Tidak lebih daripada 80 tahun mereka mengeta. Bahkan Bank Negara Israel jangkaan bahawa Bank Negara Israel menjangkakan ekonomi Israel hanya dapat bertahan 2025 saja. Lepas daripada ni mereka akan bankrupt. Bankrupt macam mana ekonomi mereka teruk dah hari ini. Kilang-kilang semua. Sekolah ke apa benda, lapangan terbang International Ben Gurion pun tak beroperasi. Dah jadi bandar hatu dah tuan-tuan, Tel Aviv dah. Israel rugi teruk. 270.3 bilion hangus. Rejim Israel masih lagi gagal menakluk Gaza. Jadi kita hari ini berada di kerosakan yang kedua lah.
Tuan-tuan, kerosakan kedua ditafsirkan oleh Dr. Salah Al-Khalidi adalah kerosakan sedang berlaku di zaman kita, di mana Yahudi sedang menguasai dunia dan kitalah sebagai orang yang akan mengakhirkannya. Jadi dunia hari ini dikuasai oleh Yahudi, menyaksikan kerosakan cukup dahsyat dari sudut zahir dan batin, kemusnahan, penindasan, peperangan yang berlaku di seluruh dunia, terutama di tanah-tanah umat Islam. Maka fahaman humanisme, liberalisme dipelopori oleh Yahudi, di mana fahaman ini telah merosakkan fitrah manusia serosak-rosaknya. Manusia menjadi etis sehingga manusia tidak beragama, menjadi binatang, disongsangkan fahaman mereka, dan ini semua dilakukan oleh Yahudi dengan angkuh, dengan sombong. Ada. Namun para mufassirin moden, misalnya Syekh Syarawi itu, seorang ulama tafsir yang terkenal daripada Mesir. Saya sempatlah dulu masa pergi ke Mesir. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Dr. Abu Nawar, membawa pendekatan yang baru bahawa mereka Yahudi sedang berlaku kemusnahan hari ini. Tak? Jadi bermula kerosakan Yahudi ni, bagaimana bermulanya Yahudi ni menjadi kuat setelah mereka ni buat persidangan di Beslan pada 1897. Mereka telah mengumpulkan Tedehos ni, Tedehos tu gambar tu, Tedehos tu. Mereka telah mengumpulkan 200 delegasi Yahudi daripada seluruh dunia. Di dalam persidangan di Basel, Switzerland, mereka telah membuat satu resolusi yang sangat penting. Mereka kata kita mesti dapatkan Palestin, apa dengan cara sekalipun. Mereka cuba nak rasuah Sultan Abdul Hamid, tapi Sultan Abdul Hamid kata, kamu nak bagi duit rasuah pada aku tak terima. Kamu boleh dapatkan dengan darah, dengan perjuangan kami. Sebab ketika itu Sultan Abdul Hamid dah tahu dah dia akan jatuh. Rothschild cuba membeli kan, cuba merasuahkan. Maka dalam tempoh 50 tahun bermula 1897 mereka akan dapat membina negara Israel. Maka tercapailah cita-cita mereka, memang betul lah. Selepas 50 tahun pada 1940 tertubuhnya negara haram Israel. Macam mana mereka boleh menubuhkan negara haram Israel? Melalui deklarasi inilah, deklarasi di Beslan ni pada 1897. Untuk mencapai cita-cita mereka, mereka bekerjasama dengan British. Maka British telah menakluk Palestin daripada kerajaan Osmaniyah Turki dan membuat satu perjanjian selepas menakluk Palestin, perjanjian deklarasi Balfour. Perjanjian ini adalah untuk membolehkan Yahudi dibawa masuk ke Palestin. Maka dibawalah masuk melalui cara kapal laut lah, kapal apa-apalah. Balfour ni adalah nama menteri Israel, nama menteri bangsa Yahudi, menteri luar British bangsa Yahudi. Dan satu lagi, cara macam mana mereka nak kuasai Palestin selain daripada mereka halau rakyat Palestin, mereka bunuh, mereka bakar rumah dan ladang, mereka membeli tanah-tanah rakyat Palestin dengan harga yang sangat mahal. Macam kita hari inilah, tanah-tanah milik orang Melayu kita ni. Tuan-tuan tak fikir satu hari nanti tanah tuan-tuan tu akan tergadai, negara kita akan tergadai, sama seperti mana berlaku di Palestin hari inilah tuan-tuan. Palestin boleh jadi negara Israel itu sebab Yahudi membeli tanah-tanah rakyat Palestin. Hari ini tuan-tuan ada sekakan ke, kalau aku tinggal pun aku mati, nanti anak aku berkelahi ya. Tapi tuan-tuan tak fikir bahawa itulah aset yang sangat penting bagi kita orang Melayu. Orang Melayu kita ni sinonim dengan tanah air. Kenapa bila disebut tanah air itu tuan-tuan sangat sinonim dengan orang Melayu? Sebab orang Melayu kita tidak dapat dipisahkan dengan tanah dan juga air. Di mana sahaja ada tanah dan ada air, ada sungai, itulah penempatan orang Melayu kita zaman dahulu. Tapi hari ini tuan-tuan, orang Melayu kita dah tak ada tanah dah. Tak ada air dah tuan-tuan. Duduk atas puncak flat 39-40 dah tuan-tuan. Tak berpijak di bumi nyata dah kita. Kalau ada harta pun tuan-tuan, tak ada tanah dah orang Melayu kita. Sebab tanah sudah dimiliki oleh orang asing. Ini berlaku dekat Singapura dan sekarang berlaku di negara kita. Jadi tuan-tuan fikirlah nak jual tanah ni. Tanah kat sini ni bukan harga 10,000, 20,000 ni. 10 juta, 20 juta ni tuan-tuan. Jadi berlakulah penubuhan negara haram Israel 1948. Semenjak penubuhan negara haram Israel, rakyat Palestin tidak duduk diam. Berlaku intifadah menentang Israel pada 1987. Intifadah kedua tahun 2000. Mereka cuba serang Gaza. Gaza benteng terakhir. Sebab kalau Gaza jatuh aja, jatuhlah Palestin, tak duduk dah tuan-tuan Gaza ni.
Dah, West Bank tu habis dah, dikuasai oleh Yahudi. Tinggal Gaza je. Mereka serang Gaza 2008, 2012. Gaza masih lagi steady 2014 mereka serang. Kemudian berlaku perang Saiful ni, Saiful Al-Quds ada pada 2021 bulan Ramadan. Dah, untuk menyelamatkan tanah yang berada di sekitar Baitul Maqdis itu. Tanah ini adalah milik Syekh Jarrah. Syekh Jarrah ini adalah seorang pahlawan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tanah tersebut adalah kepunyaan Syekh Jarrah, tentera dia. Dah, maka berlaku lagi operasi Al-Aqsa pada 6 ataupun 7 Oktober. Jadi ibadah lana itu adalah inilah Brigade Al-Qassam inilah tuan-tuan, rakyat Palestin kan. Dan sifat ibadah lana memang sesuai sekarang, di mana dunia hari ini telah mengiktiraf bagaimana akhlak mereka cukup baik, cukup hebat. Ketika mana mereka membebaskan tawanan, sampai lambai-lambai lagi Yahudi itu tuan-tuan kepada Brigade Al-Qassam. Dah. Ada antara Yahudi itu ditawang, anak dia ditawang bersama dengan anjing, keluar selamat bersama dengan anjing. Bahkan bagi makan kepada Yahudi itu, bagi makan kepada anjing, walaupun rakyat Palestin kebuluran waktu tersebut, bahkan mereka sendiri tidak makan. Jadi inilah kerosakan yang sedang berlaku hari ini tuan-tuan, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang ni kita rekaskan, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hari ini Israel dah terdesak sangat dah, dia buat macam-macam. Dia kumpulkan rakyat Palestin, dia kambuh. Kemudian dia ambil gambar, "Hei Brigade Al-Qassam, keluarlah daripada lubang. Tengok kawan-kawan kamu dah serah diri dah kepada kami." Bukan Brigade Al-Qassam tu orang kampung tu, tengok perut bucik tu tuan-tuan. Brigade Al-Qassam ni bukannya perut macam ni, seling-seling berlaku. Macam-macam lah. Dah, mereka sekat dia punya saluran keuangan. Ada Christopher FBI buat kerjasama dengan SPRN, halang sokongan keuangan supaya tidak sampai kepada Gaza, kepada Hamas. Macam-macam mereka buat. Amerika Syarikat tawarkan 10 juta untuk maklumat keuangan Hamas. Sebab rakyat Malaysia ni bagi sumbangan kepada Hamas. Mereka tengoklah siapa yang bagi sumbangan kepada Hamas. Amerika Syarikat, Britain sekat lebih banyak pihak yang ada kaitan dengan Hamas, tuan-tuan. Jadi ini yang berlaku hari ini tuan-tuan, yang sedang berlaku. Jadi Israel dah terdesak dah. 100 hari selepas perang 47 belia Israel ambil dadah. 80% rakyat Israel di luar negara tak akan kembali lagi ke Israel. 500,000 yang lagi tuan-tuan. Dan ini petandanya Israel dah kalah dah. Dah kalah dah. 100 hari lebih mereka gagal untuk menakluk Gaza tuan-tuan. Walaupun 30,000 bom dan peluru jatuh kat Gaza, tapi tengok Gaza masih lagi steady. 25,000 rakyat Palestin yang terkorban masih lagi steady. Tentera Israel kalah besar. Ni berita 2 hari ni. 22 orang mati dalam satu serangan oleh Brigade Al-Qassam di Khan Yunis. Ini semua tentera. Satu serangan tuan-tuan. Hamas dia pasang bom. Dia perangkap tentera Israel. Israel pun dia takluk satu rumah, dia pun letaklah bom dia. Tiba-tiba Hamas letukkan bom. Bom Hamas terkecil je. Bom Israel tu, dia nak letukkan bandar tersebut dengan begitu banyak simpanan bom Israel tu. Meletup dong. Habis tentera Israel. Habis hancur dah. Ini semua ni diakui oleh tentera Israel sendiri. Keluar dalam surat khabar dia dalam tempoh 2-3 hari. Dan ini janji Menteri Keuangan rejim Israel, kita akan takluk Gaza dan kita akan buat penempatan haram Zionis dekat Gaza. Tengok tuan-tuan. Tiba-tiba Mahmud Abbas boleh cakap, dia kata selepas daripada Gaza, kalau Hamas, kalau kami sanggup untuk mewakili Israel untuk mentadbirnya. Allahu Akbar tuan-tuan. Jika perang Gaza berakhir, kerajaan Israel akan berakhir. Tengok Menteri Keselamatan Israel. Dan inilah pakar penganalisa ketenteraan Major General Fayyad Ad-Duwairi yang berasal daripada Jordan. Dia penuh tuan-tuan terlibat di dalam peperangan menentang Israel dalam zaman dahulu. Umur dia dah dekat 80 tahun lebih, sebaya dengan Dr. Mahathir. Dia kata bagaimana hebatnya Brigade Al-Qassam ni. 5 kolonel Uqada ni kolonel lah Israel yang telah terbunuh. 8 lieutenant colonel, 43 major. Di antara yang terbunuhnya adalah ketua komando kru harimau. Kru harimau ni paling kuat terbunuh. Brigade Al-Golani telah berundur daripada Israel, semakin kalah. Sedangkan Brigade Al-Golani inilah
yang menang masa perang 1948. Brigade Al-Golani lah yang menang masa perang 1956. Brigade Al-Golani lah yang menang masa perang 1967, perang 6 hari tu. 4 buah negara Arab kalah, Mesir kalah, Jordan kalah, Syria kalah, Lebanon kalah. Tiba-tiba hari ini 100 hari lebih mereka mengaku kalah, tuan-tuan. 5 brigade tentera Israel berundur daripada Gaza. Jadi bayangkan, Brigade Al-Golani 8 batalion, 4 batalion telah dibantai habis oleh Hamas. 4 batalion kata kebak dia, separuh telah dibantai oleh Hamas. 2 batalion infantry telah hancur. Ada 1 batalion payung terjun juga telah hancur. 1 batalion artileri telah juga hancur. Dan yang terakhir, yang mula-mula berlaku, yang terakhir ni tuan-tuan, ini adalah Colonel Saifi Syayuf, komander Brigade Al-Golani, ketua kepada Brigade Al-Golani, terbunuh dalam pertempuran dahsyat di Khan Yunus. Ini gambar dia ketika mana dia masuk ke rumah ketua Hamas di Khan Yunus. Dia kata dengan sombong, dia buat live tuan-tuan. Dia kata, mana Yahya Sinwar ni, ketua Hamas ni, aku dah masuk rumah kamu, kenapa kamu lari masuk dalam lubang? Mari lawan dengan aku, dia kata. Dia letak lagi bendera Israel tu, dia caci, dia kata inilah tempat kamu duduk, kamu baca Quran, kenapa kamu lari? Dia keluar saja daripada rumah tu tuan-tuan, terus ditembak oleh sniper Hamas. Tuan-tuan, inilah satu benda yang sungguh hebat yang berlaku dekat Gaza. Tengok ICJ, walaupun sebahagian daripada kita membuat kenyataan bahawa kita kecewa kenapa tidak dilakukan kejahatan senjata, mendesak Israel melakukan kejahatan senjata, ditamatkan peperangan. Tapi itulah kuasa yang ada pada ICJ ni tuan-tuan. Sangatlah terhad, masih lagi terhad. Tapi ini satu mukadimah yang cukup hebat, bermakna, makna yang cukup hebat bagi kita seluruh umat Islam. Sepatutnya peranan ini dimainkan tuan-tuan oleh negara Islam dan negara Arab, dan dia akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Tengok negara Arab senyap je. Dan kemudian kedua orang main isu, kenapalah Hamas ni bekerjasama dengan Syiah Houthi ni. Bagi saya tuan-tuan, oleh kerana Syiah Houthi ni, dia ni menyokong Hamas dan menyekat segala musuh-musuh, termasuklah kapal-kapal yang sampai ke negara Israel, Amerika ke Israel ke. Bagi kita membanggakanlah, lebih baik dan dibandingkan dengan negara Arab dan negara Islam yang tak buat apa-apa, yang disifatkan mereka ini sebagai golongan salafi lah apa, walaupun mereka ni Syiah. Paling kurang mereka membantu saudara kita. Jadi sama-sama kita baca doa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badib syamlahum wa farij jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim qalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazamal ahzab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim wa sallallahu alaihi